Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Patutlah Wan Saiful gelabah semacam kes terlalu banyak dan kukuh. Sejak kebelakangan ini, nama Wan Saiful Wan Jan atau di media sosial digelar Wan Jana Wibawa kerap muncul di berita. Ini boleh difahami kerana Wan Saiful tersepit dengan kes-kes rasuah dan amla serta penyelewengan nyata yang sudah dibicara dan ada yang akan dibicara tidak lama lagi. Maka atas sebab-sebab ini, Wan Saiful perlu create scene atau drama. Peluang gugurkan kes atau tutup kes melalui penukaran kerajaan tebuk atap sudah tidak ada ruang lagi. Kes terhadap Wan Saiful adalah kes nyata dan kes sahih. Sama seperti penyakau-penyakau lain dari Parti Bersatu, ia dilakukan kerana begitu yakin akan tetap menjadi kerajaan semula. Namun harapan itu meleset kerana tersilap catur dari Muhyiddin, Haji Hadi dan Mahathir. Ketika Parti Bersatu ditawar menjadi kerajaan bersama kongsi dengan Pakatan Harapan, Muhyiddin angkuh dan sombong menolak tawaran itu. Ini kerana menyangka seorang badut dari kluster broker UMNO akan sukses dalam usahanya membeli SD dari parti-parti UMNO dan Parti Sabah dan Sarawak. Namun usahanya gagal, tambah lagi SD sudah tidak valid dan wujudnya RUU lompat parti. Maka akhirnya sudah tidak merasa jadi kerajaan dan jadi menteri, bahkan bakal jadi banduan pula. Muhyiddin dan Mahathir juga tidak dapat menolong kerana memiliki kes-kes mereka tersendiri. Kini apabila lihat tiada lagi terlihat ruang lepas, maka Wan Saiful terpaksalah huru-harakan persidangan parlimen. Baru-baru ini dalam tindakan desperadonya, Wan Saiful sanggup dedah screenshot dari bualan di WhatsApp-nya untuk membuktikan sesuatu. Selain itu, Wan Saiful juga akan dihadapkan ke jawatan kuasa khas parlimen. Ini menambahkan lagi kesengsaraan Wan Saiful. Pada ketika Dato' Seri Najib dituduh macam-macam di media sosial, jentera Parti Bersatu bermain naratif wang sudah masuk akaun Dato' Seri Najib, maka sudah cukup bukti Najib mencuri. Mereka langsung tidak ambil peduli cara wang dimasukkan atau siapa yang memasukkan. Kini terdapat dalam akaun Wan Saiful banyak wang masuk, maka sudah tentulah sudah cukup untuk buktikan Wan Saiful juga mencuri atas dasar yang sama seperti Najib. Kini tentu ramai boleh faham kenapa Wan Saiful perlu kecoh dan huru-harakan parlimen. Sungguh dahsyat, dalam jarak 17 bulan hampir semua pemimpin Bersatu ada kes rasuah dan seleweng. Curian lebih besar terlepas kerana wang berbilion-bilion lagi dibelanja ketika darurat dan perbelanjaan tidak boleh dipersoal. Inilah kisahnya Wan Saiful dan Parti Bersatu dan kenapa mereka perlu huru-harakan parlimen dan negara. Patutlah Wan Saiful gelabah semacam kes terlalu banyak dan kukuh. Sejak kebelakangan ini, nama Wan Saiful Wan Jan atau di media sosial digelar Wan Jana Wibawa kerap muncul di berita. Ini boleh difahami kerana Wan Saiful tersepit dengan kes-kes rasuah dan amla serta penyelewengan nyata yang sudah dibicara dan ada yang akan dibicara tidak lama lagi. Maka atas sebab-sebab ini, Wan Saiful perlu create scene atau drama. Peluang gugurkan kes atau tutup kes melalui penukaran kerajaan tebuk atap sudah tidak ada ruang lagi. Kes terhadap Wan Saiful adalah kes nyata dan kes sahih. Sama seperti penyakau-penyakau lain dari Parti Bersatu, ia dilakukan kerana begitu yakin akan tetap menjadi kerajaan semula. Namun harapan itu meleset kerana tersilap catur dari Muhyiddin, Haji Hadi dan Mahathir. Ketika Parti Bersatu ditawar menjadi kerajaan bersama kongsi dengan Pakatan Harapan, Muhyiddin angkuh dan sombong menolak tawaran itu. Ini kerana menyangka seorang badut dari kluster broker UMNO akan sukses dalam usahanya membeli SD dari parti-parti UMNO dan Parti Sabah dan Sarawak. Namun usahanya gagal, tambah lagi SD sudah tidak valid dan wujudnya RUU lompat parti. Maka akhirnya sudah tidak merasa jadi kerajaan dan jadi menteri, bahkan bakal jadi banduan pula. Muhyiddin dan Mahathir juga tidak dapat menolong kerana memiliki kes-kes mereka tersendiri. Kini apabila lihat tiada lagi terlihat ruang lepas, maka Wan Saiful terpaksalah huru-harakan persidangan parlimen. Baru-baru ini dalam tindakan desperadonya, Wan Saiful sanggup dedah screenshot dari bualan di WhatsApp-nya untuk membuktikan sesuatu.
Selain itu, Wan Saiful juga akan dihadapkan ke jawatan kuasa khas Parlimen. Ini menambahkan lagi kesengsaraan Wan Saiful. Pada ketika Dato' Seri Najib dituduh macam-macam di media sosial, jentera Parti Bersatu bermain naratif wang sudah masuk akaun Dato' Seri Najib, maka sudah cukup bukti Najib mencuri. Mereka langsung tidak ambil peduli cara wang dimasukkan atau siapa yang memasukkan. Kini terdapat dalam akaun Wan Saiful banyak wang masuk, maka sudah tentulah sudah cukup untuk buktikan Wan Saiful juga mencuri atas dasar yang sama seperti Najib. Kini tentu ramai boleh faham kenapa Wan Saiful perlu kecoh dan huru-harakan Parlimen. Sungguh dahsyat dalam jarak 17 bulan hampir semua pemimpin bersatu ada kes rasuah dan seleweng. Curian lebih besar terlepas kerana wang berbilion-bilion lagi dibelanja ketika darurat dan perbelanjaan tidak boleh dipersoal. Inilah kisahnya Wan Saiful dan Parti Bersatu dan kenapa mereka perlu huru-harakan Parlimen dan negara. Patutlah Wan Saiful gelabah semacam kes terlalu banyak dan kukuh. Sejak kebelakangan ini, nama Wan Saiful Wan Jan atau di media sosial digelar Wan Jana Wibawa kerap muncul di berita. Ini boleh difahami kerana Wan Saiful tersepit dengan kes-kes rasuah dan amla serta penyelewengan nyata yang sudah dibicara dan ada yang akan dibicara tidak lama lagi. Maka atas sebab-sebab ini, Wan Saiful perlu create scene atau drama. Peluang gugurkan kes atau tutup kes melalui penukaran kerajaan tebuk atap sudah tidak ada ruang lagi. Kes terhadap Wan Saiful adalah kes nyata dan kes sahih. Sama seperti penyakau-penyakau lain dari Parti Bersatu, ia dilakukan kerana begitu yakin akan tetap menjadi kerajaan semula. Namun harapan itu meleset kerana tersilap catur dari Muhyiddin, Haji Hadi dan Mahathir. Ketika Parti Bersatu ditawar menjadi kerajaan bersama kongsi dengan Pakatan Harapan, Muhyiddin angkuh dan sombong menolak tawaran itu. Ini kerana menyangka seorang badut dari kluster broker UMNO akan sukses dalam usahanya membeli SD dari parti-parti UMNO dan Parti Sabah dan Sarawak. Namun usahanya gagal, tambah lagi SD sudah tidak valid dan wujudnya RUU lompat parti. Maka akhirnya sudah tidak merasa jadi kerajaan dan jadi menteri, bahkan bakal jadi banduan pula. Muhyiddin dan Mahathir juga tidak dapat menolong kerana memiliki kes-kes mereka tersendiri. Kini apabila lihat tiada lagi terlihat ruang lepas, maka Wan Saiful terpaksalah huru-harakan persidangan Parlimen. Baru-baru ini dalam tindakan desperadonya, Wan Saiful sanggup dedah screenshot dari bualan di WhatsApp-nya untuk membuktikan sesuatu. Selain itu, Wan Saiful juga akan dihadapkan ke jawatan kuasa khas Parlimen. Ini menambahkan lagi kesengsaraan Wan Saiful. Pada ketika Dato' Seri Najib dituduh macam-macam di media sosial, jentera Parti Bersatu bermain naratif wang sudah masuk akaun Dato' Seri Najib, maka sudah cukup bukti Najib mencuri. Mereka langsung tidak ambil peduli cara wang dimasukkan atau siapa yang memasukkan. Kini terdapat dalam akaun Wan Saiful banyak wang masuk, maka sudah tentulah sudah cukup untuk buktikan Wan Saiful juga mencuri atas dasar yang sama seperti Najib.